Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Para asatidatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama bertemu lagi untuk pada malam ini kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak. Satu bulan yang sangat bermakna buat kaum muslimin, bahkan dari tertib keutamaan semulia-mulia bulan dalam setahun adalah bulan Ramadan yang bakal menjelang tiba hanya beberapa hari saja lagi. InsyaAllah pada malam ini kita bicara kitab Matla'ul Badrain, yang mudah-mudahan dalam bicara kita dalam bab puasa ini kita refresh balik ingatan kita berkenaan dengan hukum hakam, pantang larang yang ada dalam bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan nanti sebagai orang yang masuk dalam hal keadaan berilmu untuk melaksanakan ibadah bulan Ramadan Al-Mubarak nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain insya'allah. Kitab puasa. Puasa pada bahasa merujuknya kepada kitab-kitab fiqh kita yang dikatakan as-siyam ataupun saum, pada bahasa itu bermaksud al-imsak, iaitu menahan. Maka dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana dengannya kisah Siti Maryam yang menyebut inni nazartu lirrahmani sauma. Aku bernazar kepada Allah untuk aku tidak bercakap, masya-Allah. Maka tak bercakap itu juga termasuk dalam erti kata saum, dalam pengertian pada bahasa. Manakala pengertian dari segi syarak pula, puasa ialah menahan diri daripada sebarang perkara yang membatalkannya, bermula dari terbit fajar hinggalah matahari terbenam, dengan niat berpuasa kerana Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri daripada makan dan minum, menahan diri daripada syahwat, menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membatalkan puasa dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab wajib puasa. Kitab Matla'ul Badrain ini dia datang dengan tajuk berkenaan dengan sebab wajib puasa. Diwajibkan puasa Ramadan jika terdapat salah satu daripada beberapa sebab berikut. Antaranya, telah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Bila sempurna bulan Sya'ban 30 hari, maka wajib puasa atas seluruh umat Islam. Wajib puasa atas mereka yang diwajibkan puasa, orang mukallaf, yang cukup syarat-syarat, wajib puasa. Nanti kita akan bicarakan.
maka ya satu sebab pertama yang wajib puasa ialah bila cukup 30 hari dalam bulan Sya'ban. Ini kewajipan ke atas semua orang. Ya, secara pasti. Yang berikutnya ialah dengan nampak anak bulan Ramadan pada hukum syarak dengan saksi yang adil. Yang kedua, sebab musabab yang mewajibkan puasa itu ialah apabila nampak anak bulan Ramadan. Ini nisbah kepada orang yang melihatnya walaupun dia fasik. Nampak anak bulan Ramadan ni apabila nampak aja, nampak arah mana, kena tahu pula nampak anak bulan tu daripada arah barat, bukan daripada arah timur. Maka kalau nampak di arah timur, itu bukan anak bulan, bukan anak bulan awal bulan, tetapi anak bulan akhir bulan. Apa beza anak bulan awal bulan dengan anak bulan akhir bulan? Kalau nampak anak bulan pada awal bulan, bentuknya adalah dalam hal keadaan dia punya kita katakan anak bulan tu kan bentuk macam huruf C, maka dia punya tajam anak bulan itu semuanya ke atas. Itu menandakan anak bulan pada awal bulan. Kalau nampak anak bulan tapi bentuknya ada ke bawah, bentuk C dia ni, bentuk tonggak dia tu ke bawah, itu menandakan anak bulan akhir bulan. Anak bulan akhir bulan. Dan nampak anak bulan itu pula mestilah nampak pada waktu malam. Nampak pada waktu selepas terbenamnya matahari. Nampak anak bulan sebelum terbenam matahari, tak diambil kira. Yang diambil kira tu nampak anak bulan selepas terbenam matahari. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih, fa in ghumma alaikum fastakmilu iddata sya'ban salasina yauma. Berpuasalah kalian dengan kalian melihat anak bulan. Bila nampak anak bulan, wajib puasa. Dan berbukalah, yakni berhari raya, apabila nampak juga anak bulan. Dan sekiranya terlindung pada kalian, ghumma alaikum, dengan awan dan sebagainya sampai tak nampak anak bulan, maka hendaklah disempurnakan bulan Sya'ban itu kepada 30 hari. Maka pesan fastakmilu iddata Sya'ban salasina yauman itulah yang menunjukkan kepada hisab. Di sini yang menunjukkan ru'yah dan hisab tu. Sumu li ru'yatih, tengok kalian dengan berpuasalah kalian dengan li ru'yatih, kerana nampak anak bulan. Dan bila tak nampak anak bulan, maka hendaklah sempurnakan bulan Sya'ban kepada 30 hari. Maka itu yang dikatakan hisab, perhitungan, sehingga 30 hari bulan Sya'ban. Jadi sesiapa juga saat nampak anak bulan, maka kewajipan puasa itu sudah pun wajib atas dirinya sendiri. Wajib atas dirinya sendiri. Seorang perempuan, dia tak boleh jadi saksi dalam masalah tengok anak bulan. Maka pada ketika itu, sekiranya seorang perempuan yang melihat anak bulan, maka dia wajib berpuasa atas diri dia sendiri. Begitulah juga seorang hamba sahaya. Zaman dulu ada hamba sahaya. Maka bila hamba sahaya ni nampak anak bulan, maka kewajipan puasa tu ada atas diri dia. Ini bagi orang yang nampak. Begitu juga orang yang fasik. Orang yang fasik tak diterima syahadah dia, kesaksian dia. Orang yang fasik tak diterima syahadah dia. Namun apabila orang yang fasik ni dia tengok anak bulan, nampak anak bulan, maka pada ketika itu dia juga adalah orang yang wajib berpuasa atas dirinya sendiri. Ini pada hak diri individu yang melihat anak bulan. Baik, yang ketiga,
Thabit melihat anak bulan Ramadan pada hukum syarak dengan saksi yang adil. Ini nisbah kepada orang yang tidak melihatnya, ya, orang yang tak tengok anak bulan, tetapi ada seorang saksi yang adil, ya, yang adil. Saksi di sini, ya, adil di sini ialah adil pada, ya, adil pada syahadah, bukan adil riwayah, ya. Kalau adil riwayah ni, masya-Allah, ya, adil riwayah ni kanak-kanak pun boleh, ya, boleh riwayat, ya, tetapi adil syahadah ni dia ada syarat dia, ya. Imam Ar-Ramli menyebutkan dalam Nihayah, ya, dalam, ya, kitab Nihayatul Muhtaj, wa thubutu ru'yatihi yahsulu bi'adlin wa in kanatis sama' mushiyatan. Dan sabit, ya, dan sabit, ya, ketetapan melihat anak bulan, ketetapan, ya, berpuasa awal bulan Ramadan itu dengan terhasil dengan seorang yang adil, ya, melihat anak bulan dalam hal keadaan, ya, langit cerah, ya, dan memungkinkan untuk, ya, melihatnya. Jadi nisbah kepada orang yang tak melihat, apabila ada seorang yang melihat dan memaklumkan kepada pemerintah, lalu pemerintah telah mengisytiharkan puasa, maka pada ketika itu wajiblah berpuasa bagi seluruh, ya, mereka yang berada di dalam negeri tersebut, dan termasuklah negeri-negeri yang berhampiran dengan negeri yang ada. Ya, dalam hal melihat anak bulan ni, kita, masyarakat kita di zaman ini tidaklah timbul masalah sangat nak dibandingkan dengan mereka di zaman dahulu. Ya, sebab apa? Sebab kita hari ini sudah ada ketetapan pihak berkuasa, ya, daripada majlis, ya, majlis muftinya, ya, dan juga, ya, ada balai cerap bulannya yang masya-Allah, ya, akan berhimpun, ya, kumpulan-kumpulan, ya, yang terpilih daripada jabatan mufti, ya, untuk mereka melihat anak bulan apakah, ya, nampak anak bulan pada tahun tersebut ataupun tidak. Dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, tuan-tuan, baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, hanya berpuasa, ya, hanya berpuasa 30 hari cukup, hanya setahun sahaja dalam umur baginda sallallahu alaihi wasallam sejak daripada ibadat puasa itu difardukan. Manakala, ya, pada tahun-tahun kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 29 hari. Ya, Nabi kita hanya puasa 29 hari sebab masya-Allah, ya, nampak anak bulan ketika itu. Baik. Dan perkara yang perlu kita ambil maklum juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj, ya, disebutkan juga wala i'tibara biqauli man idda'a ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam wa annahu akhbarahu fin naum bi anna ghadan min ramadan wa la yasihhu as-sawmu bihi ijma'an la li syakkin fi ru'yatihi wa innama huwa li'adami dhabtin naim. Dan tidak diambil sebagai iktibar untuk menentukan ketetapan, ya, awal Ramadan ataupun wajib puasa Ramadan dengan dakwaan seseorang yang bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam memaklumkan bahawa besok berpuasa. Ya, ada seorang mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita maklumkan dalam mimpi itu bahawa esok puasa. Bahawa baginda memaklumkan kepadanya bahawa besok berpuasa daripada bulan Ramadan, maka tidak sah berpuasa dengan, ya, sekadar, ya, berpegang pada mimpi tersebut ijma'an, secara ijma' ulama. Maksudnya semua mazhab, ya, mengatakan tidak sah berpuasa kalau semata-mata sandarkan kepada mimpi tersebut, bukanlah kerana mensyaki kebenaran mimpi. Ya, para ulama kita masya-Allah, dia letak bahasa tu sangat indah. Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj ni kata apa? Bukanlah kerana
ya meragui mimpi itu. Ya. Sebab apa? Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni merupakan sebenar-benar mimpi. Ya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam tidur maka benar dia melihatku. Ya, jadi ulama menolak hujah dengan mimpi ini ya, untuk menjadikan ia sabit hukum wajib berpuasa awal Ramadan bukanlah kerana ya meragui mimpi itu, tetapi ya wa innama huwa li'adami dhabitin naim, tetapi yang diragui ialah ingatan orang yang bermimpi itu. Ya, kita mimpi pun ya kadang-kadang bukan semua daripada mimpi kita ingat. Ya, maka dengan sebab itu ya mimpi tak boleh dijadikan sebagai hujah. Ya, mimpi tak boleh dijadikan sebagai hujah. Yang tersebar berkenaan dengan mimpi-mimpi orang soleh, baiklah mimpi-mimpi tersebut. Ya, sebab apa? Ia sebahagian daripada ya kebahagiaan ataupun kenikmatan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kita sebelum kita kembali kepada Allah. Kerana bila turun ayat lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah, bagi mereka itu khabar berita gembira dalam kehidupan dunia dan juga khabar gembira dalam kehidupan akhirat, maka pada ketika itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ni sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kebahagiaan akhirat, berita gembira di akhirat tu kami tahu, ya, sebab dah ada dalam Quran. Tapi apa maksud berita gembira dalam kehidupan dunia? Ya, apakah kegembiraan dalam kehidupan dunia?" Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan ru'yah as-salihah, ya, iaitu mimpi yang benar. Ya, tidak ada suatu mimpi yang lebih benar daripada bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah sebenar-benar mimpi. Ya, ia adalah sebenar-benar mimpi. Maka mimpi bertemu Nabi ni suatu perkara ya anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma di zaman kita ini bukan kita meragui mimpi itu, tetapi meragui ya perihal orang yang bercerita berkenaan dengan mimpi itu. Sebab ya ada manusia yang sengaja ambil peluang ya untuk memasyhurkan diri dengan dakwa-dakwi bahawa bermimpi bertemu dengan ya Rasulullah SAW dan sebagainya. Baik. Jadi sabit ya ketetapan awal bulan Ramadan itu juga dengan seorang saksi yang melihat kepada anak bulan. Maka apabila ada orang yang maklumkan, ya, zaman Nabi SAW, satu hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bahawa datang seseorang ya badui maklumkan yang dia melihat anak bulan. Maka baginda SAW, ni seorang aja datang ni, orang tu pula badui. Ya, Nabi kita pun bertanya, apakah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah? Maka orang tu pun bersaksi. Maka baginda SAW memerintahkan para sahabat ya agar berpuasa ya besok hari dengan seorang saksi yang melihat kepada anak bulan tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang dakwa tengok anak bulan, maka ya hakim ataupun pihak berkuasa mereka hendaklah hakim dan pihak berkuasa ni ya kena siasat dulu, ya, sebagaimana pernah berlaku di zaman Imam Ahmad ya rahimahullahu taala anhu. Ya, Imam Ahmad ya di zaman Imam Ahmad ada seorang tua ya datang jumpa dengan hakim mengatakan, wahai hakim, saya nampak anak bulan. Ya, maka pada ketika itu ya memang orang dalam hal keadaan hari melihat anak bulan. Maka hakim bertanya, nampak arah mana? Nampak di langit, kata dia. Sekarang pun aku masih nampak lagi. Masya Allah. Ya. Orang tua tadi kata, sekarang ni pun aku masih nampak lagi. Ya. Jadi kebiasaannya nampak anak bulan tu saat selisih antara kita katakan terbenam matahari ya dan munculnya bulan. Ya. Kalaulah kemunculan bulan tu sebelum terbenam matahari maka tak nampak. Kalaulah ya terbenam matahari ya kemudian munculnya bulan maka pada ketika itu mudah untuk nampak. Itu kebiasaannya. Tiba-tiba orang ni ya jumpa pada waktu Isyak pada hakim pun kata, sekarang pun aku masih nampak lagi. Pak cik tua itu mengatakan aku masih nampak lagi.
maka disiasat ya dakwaan nampaknya itu. Maka bila dilihat kepada matanya, Masya Allah, rupa-rupanya ada ubannya yang putih ya, berbentuk lengkungan macam anak bulan yang melekat di anak matanya, sehingga dia nampak seumpama anak bulan, Masya Allah. Ya, maka sebab tu disiasat. Dulu di Terengganu, nelayan-nelayan mengatakan mereka nampak anak bulan. Maka apabila ditanya oleh pihak berkuasa, nampak anak bulan tadi tu daripada arah mana? Maka bila dikatakan daripada arah timur, maka ya kata-kata mereka, dakwaan mereka mengatakan nampak anak bulan tu tidak tepat, sebab anak bulan nampak daripada arah barat. Maka semua ini perlu diperiksa. Sebab kadang-kadang ya fenomena alam kita ni, ya kita juga boleh nampak planet-planet yang lain. Dalam keadaan-keadaan tertentu, sehingga nampak planet yang lain. Mungkin ada orang beranggapan itu adalah anak bulan. Maka sebab itu perlu disiasat. Namun dalam hal masalah ini tak berlaku lagi di kebanyakan tempat di dunia kita hari ini, sebab kebiasaannya ketetapan melihat anak bulan itu sudah ada pada pihak-pihak yang berautoriti. Baik. Diberitahu melalui alamat tanda bagi menunjukkan bermulanya bulan Ramadan, seperti melihat lampu yang dipasang di menara, atau mendengar meriam atau sebagainya mengikut adat kebiasaan yang digunakan. Di negara-negara Arab ni, apabila masuknya awal bulan Ramadan, akan ada banyak tanglung-tanglung yang dibuat dalam bentuk masjid, digantung di antara bangunan-bangunan. Itu menandakan masuknya awal bulan Ramadan. Maka nisbah bagi orang yang contohnya dia tak tahu masuk awal bulan, seperti mereka yang berada dalam penjara, tak ada orang yang bagi tahu dia bila nak masuk bulan. Dia duk hisap ni, dia masuk dulu bulan berapa, dia masuk dulu Muharram, daripada sehari demi sehari dia duk kira, tapi dia tak yakin. Maka pada ketika itu dia perlu berijtihad, dia kena puasa. Dia perlu berijtihad. Andai kata Masya Allah dia berijtihad dengan ijtihad yang contohnya dengan menyaksikan tanda-tanda masuk awal bulan ataupun masuknya bulan Ramadan, seumpama di negara-negara Arab, contohnya seperti lampu yang dipasang pada menara-menara masjid. Bila masuk aja bulan Ramadan, lampu hijau, contohnya akan mula menyala daripada menara-menara masjid. Kalau bulan-bulan lain tak ada lampu tersebut, maka itu boleh dijadikan sebagai sebab ataupun dilalah pada ijtihad orang yang dalam penjara tadi. Orang yang tak tahu masuk awal bulan, tak boleh nak tanya siapa-siapa. Maka boleh dengan dia mengambil kira lampu yang kebiasaannya menandakan itu masuk awal bulan. Ini maksud daripada kitab ini berkenaan dengan lampu yang dipasang di menara, atau mendengar bunyi meriam. Di Turki dulu, Masya Allah, di Turki apabila masuk awal bulan, bulan Ramadan, akan ada tembakan meriam. Akan ada tembakan meriam. Maka pada ketika itu seluruh masyarakat ambil maklum bahawa itu menandakan bahawa masuknya awal bulan Ramadan. Begitu juga di Mekah Al-Mukarramah, menara jam yang tinggi itu dikatakan bila masuk awal bulan, dia ada mereka pasang lampu yang khusus memancar. Maka itu menandakan awal bulan. Maka apa-apa tanda yang boleh disabitkan bahawa itu menandakan awal bulan Ramadan, maka pada ketika itu bolehlah seseorang itu berijtihad untuk dia wajib berpuasa bulan Ramadan. Ini bagi keadaan orang yang terpenjara, dalam hal keadaan dia tak boleh nak tanya siapa-siapa, maka pada ketika itu dia berijtihad. Kalaulah benar ijtihadnya tepat, maksudnya memang puasa yang dia lakukan itu jatuh benar dalam bulan Ramadan, maka sah puasanya. Maka sah puasanya. Kalaulah ijtihadnya itu salah, sehingga puasa yang dia lakukan itu rupa-rupanya adalah puasa di bulan Sya'ban. Puasa yang dia buat tu ialah puasa bulan Sya'ban. Sebab belum lagi masuk Ramadan, dia hanya ijtihad saja.
maka pada ketika itu puasa tersebut kata para ulama menjadi puasa sunat. Puasa yang dia buat tu dia dapat pahala juga, jadi pahala sunat. Tetapi dia wajib berpuasa lagi untuk mencukupkan puasa hari-hari Ramadan dia. Kalaulah ijtihadnya itu menyebabkan rupa-rupanya itu bukan awal bulan Ramadan, dia tak tahu rupa-rupanya itu awal bulan Syawal. Rupa-rupanya itu merupakan awal bulan Syawal, maka dia pun puasa 30 hari. Masya-Allah. Maka ulama mengatakan bahawa puasa yang dia lakukan itu juga sah, tetapi menjadi qada Ramadan. Menjadi qada Ramadan. Itu berkenaan dengan masalah orang yang berpuasa dalam keadaan dia menetapkan masuknya bulan Ramadan itu dengan cara ijtihad, disebabkan tidak ada sebaran makluman kepadanya, ataupun dia dalam keadaan terpenjara, ataupun dia bersendirian jauh di belantara, hanya tak ada kalender, tak ada apa, maka hanya sekadar ijtihad saja. Baik. Sebuah negara yang nampak anak bulan Ramadan wajiblah berpuasa ke atasnya dan ke atas negeri-negeri yang berhampiran, dengan sebab berada dalam satu matlaq. Berada dalam satu matlaq ni bermaksud terbitnya matahari dan terbenamnya matahari hampir sama waktunya. Hampir sama waktunya. Maka itu masih lagi dikirakan sebagai sama matlaq. Penting juga mengetahui sama matlaq ni sebab apa? Sebab ia menghubungkan juga dengan hukum-hukum, mensabitkan hukum-hukum berkenaan dengan ibadah, dan juga berkenaan dengan contohnya berkenaan dengan masya-Allah berkenaan dengan hukum pusaka contohnya. Dalam Raddul Mukhtar, dalam Raddul Mukhtar ala Durril Mukhtar, orang yang mati sama waktu tapi di matlaq yang berbeza. Dua beradik contohnya, dua beradik meninggal sama waktu. Dua-dua orang meninggal pada waktu subuh, tapi seorang subuh di Malaysia, meninggal waktu subuh di Malaysia, seorang lagi pula subuh di waktu subuh juga, tapi subuh di Mekah Al-Mukarramah. Maka masya-Allah pada ketika itu disebabkan matahari terbit daripada arah timur, maka subuh di Malaysia ni lebih awal daripada subuh di Mekah. Dengan itu orang yang meninggal subuh di Mekah, dia masih boleh mewarisi harta si mati yang meninggal subuh di Malaysia. Maka pada ketika itu anak-anak si mati yang meninggal di Mekah berhak menuntut harta warisan ayahnya, yang sepatutnya ayahnya boleh mewarisi contohnya saudaranya yang meninggal pada waktu subuh di Malaysia. Itu contoh perbezaan matlaq juga ada hubung kait berkenaan dengan pewarisan harta harta pusaka. Maka begitulah juga matlaq ini ketetapan waktu solat contohnya berbeza. Berbeza solat maghrib di Malaysia dengan waktu maghrib di Mekah Al-Mukarramah, kerana selisih waktu kita tu sehingga 5 jam contohnya. Maka itu contoh perbezaan matlaq. Maka sebab itu dah tak boleh kita berhujah orang Mekah dah puasa dah, kenapa kita tak puasa lagi? Sebab matlaq berbeza, tempat nampak terbit matahari ataupun nampak anak bulan itu berbeza. Sekiranya berbeza matlaq, tempat terbit matahari itu berbeza atau berjauhan bukan di dalam satu matlaq, maka tidaklah wajib berpuasa bagi orang yang berada di suatu negeri, walaupun tahu satu negeri lagi sudah berpuasa. Kita telah pun diseragamkan negara-negara di Asia ni mesyuarat menteri-menteri agama yang pernah berlaku suatu ketika dahulu
telah pun menyeragamkan negara kita Malaysia, begitulah juga dengan Indonesia, Singapura dan Brunei dalam pemuafakatan menteri-menteri agama. 4 buah negara ini masya-Allah telah pun setuju untuk sama dalam perisytiharan dalam perisytiharan waktu kita katakan hari ketetapan awal bulan sehingga ketetapan Aidilfitri dan Aidiladha, begitulah juga dengan awal Ramadan hampir sama di negara-negara ini berbeza dengan Thailand. Thailand tak masuk serta. Itu kadang-kadang Thailand dah puasa, kita belum puasa. Begitu juga di Indonesia pun sebab mereka ni negara yang luas ada tempat yang dah malam, ada tempat dalam negara Indonesia yang masih siang. Bermaksud mereka juga berbeza matlak. Maka sebab itu ada perbezaan di negara Indonesia, ada bahagian tempat yang berpuasa, ada yang masih belum lagi berpuasa. Dikehendaki dengan berbeza matlak di sini ialah berjauhan di antara dua tempat, kira-kira jika nampak anak bulan pada salah satu daripada keduanya, nescaya tidak nampak pada tempat yang satu lagi, mengikut kepada kebiasaan. Itu yang dikatakan perbezaan matlak. Maka dengan perbezaan itu menyebabkan kewajipan puasa tertentu pada satu tempat sahaja kerana kejauhan tadi. Pernah berlaku di negara kita masya-Allah di zaman Sultan Idris di negeri Perak kalau tak silap mungkin sekitar tahun 70-an masya-Allah dalam keadaan negeri-negeri lain belum menyambut hari raya tiba-tiba negeri Perak telah pun mengisytiharkan raya. Ini salah satu daripada sejarah yang berlaku dalam sejarah negara kita masya-Allah Maka pada ketika itu negeri Selangor dengan Perak ni bersebelahan. Orang-orang di Ulu Bernam dengan orang Tanjung Malim tu sebelah menyebelah. Di Tanjung Malim yang masuk dalam negeri Perak dah pun berhari raya. Manakala mereka yang ada di Ulu Bernam ni dalam negeri Selangor belum lagi isytihar raya. Termasuk negeri-negeri yang lain belum isytihar raya. Maka ramai yang kayuh basikal masuk ke Tanjung Malim untuk berhari raya di sana masya-Allah. Ini pernah berlaku. Pernah berlaku. Kerana perbezaan matlak itu. Maka sememangnya dengan orang yang berada pada negeri yang lain, bila dia masuk kepada negeri yang sudah merayakan Aidilfitri, maka dia juga kena ikut raya bersama dengan orang tempatan. Kalau contohnya tempat dia, contohnya mereka yang berpuasa memulakan awal Ramadan di contohnya di Mekah Al-Mukarramah. Masuk awal bulan Ramadan di Mekah Al-Mukarramah sebab tak nampak anak bulan pada awal bulan Ramadan, maka pada ketika itu mereka cukupkan Syaban 30 hari. Manakala di Malaysia pula dah nampak anak bulan, maka kita dah puasa dah. Dengan erti kata kita awal sehari daripada Mekah. Kita awal sehari daripada Mekah. Tiba-tiba ketika mana kaum muslimin ataupun orang kita, orang Malaysia ni yang pergi buat umrah, duduk di Mekah, dia balik ke Malaysia, pada hujung bulan, saat kita melihat anak bulan Aidilfitri, nampak pula anak bulan. Bermaksud pada ketika itu kita berpuasa cukup dengan 29 hari. 29 hari. Tapi sahabat kita yang memulakan puasa di Mekah, dia sebenarnya baru 28 hari. Baru 28 hari sebab dia selisih 1 hari dengan kita. Kita dah 1 hari awal berpuasa, dia belum puasa lagi. Maka hitung kira balik hari yang dia puasa baru 28 hari. Tapi pada hari tersebut di Malaysia dah raya. Ini contoh perbezaan matlak yang patut kita ambil tahu juga. Maka pada ketika itu, saat kita berhari raya, dia juga wajib berhari raya. Dia juga wajib berhari raya. Kerana ketetapan kewajipan ibadah itu tertentu mengikut tempat.
Maka pada ketika itu saat orang semua raya, dia pun raya. Tetapi dia kena ingat, dia wajib mengqadakkan puasanya satu hari. Kerana sekurang-kurang puasa Ramadan itu, sekurang-kurang puasa Ramadan itu ialah 29 hari. Maka disebabkan hari yang ke-28, disebabkan hari yang ke-29, dia datang ke Malaysia, hari itu kita dah berhari raya, maka pada ketika itu dia baru berpuasa 28 hari. Maka dia wajib qada satu hari. Dia wajib qada satu hari. Untuk genapkan, supaya sekurang-kurang hari berpuasa itu ialah 29 hari. Begitu juga ketetapan waktu berbuka sama juga. Kawan-kawan kita di Sabah, masya-Allah, dia bersahur awal, dia bersahur awal. Kemudian masya-Allah, dia ambil penerbangan datang ke KL. Datang ke KL. Di KL ni 7.30 baru terbenam matahari untuk berbuka. Berbuka puasa. Sedangkan kalau di Sabah pukul 5 petang dah buka puasa. Maka dia tak boleh ikut waktu Sabah dia. Bila dia dah ada di Kuala Lumpur, maka dia wajib ikut ketetapan waktu berbuka di Kuala Lumpur. Maka pada ketika itu dia tak bolehlah berbuka puasa lagi. Walaupun telefon keluarga di Sabah ni semua dah berbuka dah. Pukul 7 tu semua dah semua dah solat tarawih dah. Tapi disebabkan pada waktu itu dia sudah berada di tempat yang lain, maka dia tidak boleh berbuka puasa. Kerana mestilah mengikut pada tempat semasa. Ahbabuna fillah, itu perkara berkenaan dengan yang dikatakan berkenaan dengan matlaq. Baik. Kita tengok pula pada syarat sah puasa. Syarat sah puasa. Syarat sah bagi puasa ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang merupakan syarat sah puasa. Yang pertama ialah Islam. Maka tidak sah puasa bagi orang kafir. Orang kafir tak sah puasa. Jika seseorang itu murtad walaupun sedetik sahaja daripada harinya, maka batallah puasanya. Masya-Allah. Na'udzubillahi min zalik. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan sebesar-besar dosa dan sebesar-besar syirik ialah murtad daripada Islam. Kerana orang ni telah melakukan jenayah yang sangat besar, iaitu meninggalkan agama Allah. Maka orang yang murtad ni terbatal puasa dia, tak sah puasa dia. Dan dia wajib mengqadakkan puasa itu apabila dia masuk Islam. Kembali bertaubat dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Murtad ni kadang-kadang boleh berlaku dengan boleh berlaku dengan i'tiqad hati. Kadang-kadang boleh berlaku murtad itu dengan ucapan. Kadang-kadang boleh berlaku juga murtad itu dengan perbuatan. Jika seseorang itu murtad walaupun sedetik sahaja daripada harinya, maka batallah puasanya. Puasa dia batal. Kalau orang yang masuk Islam macam mana pula? Seorang kafir dia masuk Islam pada pukul 12 tengah hari. Apakah dia wajib imsak? Wajib tak boleh makan. Kerana menghormati bulan Ramadan. Di sini ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama berkenaan dengan masalah orang yang kafir bila dia masuk Islam di siang hari bulan Ramadan, apakah baki daripada hari yang masih ada itu beberapa jam lagi sebelum terbenam matahari, dia adalah orang yang berkewajipan juga tak boleh makan dan minum. Baik, kita tengok dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mengatakan orang kafir yang baru masuk Islam, orang kafir yang baru masuk Islam pada waktu tengah hari bulan Ramadan, dia tidak wajib imsak dan tak wajib qada. Tak wajib menahan diri daripada makan minum. Dengan arti kata
pada hari tersebut dia boleh makan minum. Ya, selepas dia masuk Islam tu, ya, dia tak wajib imsak. Dan dia juga tidak wajib qada. Hari itu dia tak wajib qada puasa dia. Ya, puasa pada hari tersebut. Esok hari dia wajib puasa. Seumpama orang lain, orang Islam yang lain yang wajib puasa. Manakala dalam mazhab Imam Hambali pula, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa orang itu wajib imsak dan wajib qada. Masya Allah. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal pula berpandangan orang yang masuk Islam pada waktu tengah hari, ya, di bulan Ramadan, orang kafir yang masuk Islam, maka pada hari tersebut ia baki beberapa jam sebelum terbenam matahari, dia adalah orang yang wajib imsak. Bila disebut wajib imsak, dia haram makan minum. Ya, dia haram makan minum di siang hari bulan Ramadan itu, ya, pada hari tersebut. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal kata dia ni adalah orang yang wajib imsak, dan hari itu juga dia wajib qada. Ya, hari itu juga dia wajib qada. Itu mazhab Hambali. Yang berikutnya mazhab Maliki dan juga mazhab Hanafi, ya, mengatakan bahawa sunat imsak dan qada. Ya, sunat imsak dan qada. Orang yang baru masuk Islam, ya, pada waktu tengah hari di siang hari bulan Ramadan, dia sunat imsak. Maksudnya dia tak makan minum. Dia baki beberapa jam sebelum terbenam matahari. Dan hari itu juga adalah hari yang sunat untuk dia qada puasa Ramadan. Ya, ini dalam mazhab Imam Malik dan juga mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi di sini kita lihat, ya, agak, ya, lebih ringan ataupun lebih mudah pandangan mazhab, ya, Syafi'i kalau dalam masalah ni, ya, kerana beri, ya, kelonggaran dan kemudahan kepada muallaf yang baru masuk Islam, di mana dia tak wajib imsak, ya, dan dia juga tak wajib qada hari tersebut. Ya, yang separuh hari dia dalam keadaan kafir, baki daripada separuh hari itu dia baru jadi seorang Muslim, maka, ya, mazhab Syafi'i kata hari tersebut dia tak wajib imsak dan dia tak wajib qada Ramadan kerana dia dapat dah separuh hari. Baik, syarat sah puasa yang pertama tadi Islam, maka tak sah puasa bagi orang kafir. Yang kedua ialah berakal, iaitu tamyiz. Ya, orang yang berakal. Apa sifat orang yang berakal ni? Ya, maka tidak sah puasa kanak-kanak yang belum mumayyiz dan, ya, orang yang hilang akal. Maka tak sah puasa budak yang belum mumayyiz. Maka mak ayah jangan paksa ke anak-anak yang Masya Allah, ya, baru usia 3 tahun, tengok mak ayah puasa, maka mak ayah pun duk paksa dia puasa juga, sedangkan dia belum mumayyiz lagi. Syarat-syarat puasa pun dia tak tahu, rukun puasa pun dia tak tahu. Ya, didik dan asuhlah sekadar mana mampu dia aja. Ini sampai, ya, sampai lembik budak tu duk suruh, ya, suruh juga, Masya Allah. Ya, tak perlu sedemikian. Tapi bila dah usia 7 tahun, ya, maka suruh dah jadi wajib pada kita. Suruh puasa tu jadi wajib. Sama seperti suruh solat, maka jadi wajib bila anak tadi berusia, ya, 7 tahun. Ya, dan 10 tahun, ya, di rotan bila tak solat. Maka begitulah juga, ya, 10 tahun bila tak puasa, kata para ulama, di rotan juga. Ya, tapi rotan yang ghairu mubarrih, rotan yang tidak mencederakan. Ghairu mubarrih ni maksudnya rotan yang hanya sekadar kita katakan nak bagi dia rasa gentar dan takut aja, bukan sampai lekat berbekas berbirat, tak boleh. Ya, rotan yang sedemikian Islam tak ajar, ya, rotan yang sedemikian. Ya, hukuman dalam Islam merotan pun dengan penuh kasih sayang. Orang yang merotan tu bukan kerana geram, ya, bukan kerana balas dendam, ya, tetapi rotan tu dengan penuh kasih sayang. Ya. Maka mestilah berakal. Ya, orang yang berpuasa ni mestilah berakal. Maka tidak sah puasa bagi kanak-kanak yang belum mumayyiz. Ya,
atau orang yang hilang akal, ya, contohnya seperti orang yang nyanyuk, ya, yang dah tak ingat apa, ya. Kita mohon agar Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada nyanyuk, kerana nyanyuk ni salah satu daripada fitnah ataupun dugaan hidup yang sangat-sangat berat. Kadang-kadang kita boleh tanggung, ya, dugaan itu, tapi anak isteri kita yang tak sabar, ya, dengan dugaan tersebut, maka mereka jadi derhaka disebabkan kita yang nyanyuk. Maka dengan sebab itulah, ya, pohon agar jangan sampai, ya, kita kena penyakit nyanyuk. Batal puasa jika gila satu lahzah seketika daripada harinya, ya. Orang yang gila, ya, orang yang gila, ya, dia ada hari yang dia ingat elok, ya, hari yang dia ingat dia wajib puasa, ya. Tapi ada hari dia tiba-tiba on off, tiba-tiba boleh jadi gila. Kalau tak ambil ubat je dia nanti jadi, ya. Kalau tak makan ubat je dia jadi. Kalau makan ubat, ambil elok, ikut tertib, ya, dia pun jadi elok. Tapi kalau ada hari dia tinggal ubat aja, maka jadi, ya, tiba-tiba aja gelak sendiri, ya, tiba-tiba lompat bersilat sendiri, la ilaha illallah, ya, contohnya. Maka pada ketika itu batal puasa, walaupun hanya sekadar lahzah, ya, seketika aja, ya, walaupun seketika aja, maka batal puasa. Itu bagi orang yang, ya, yang gila, hilang akal, ya, batal puasa. Yang berikutnya, ya, jika pitam atau mabuk, ya, orang yang pitam, ya, ataupun orang yang, ya, mabuk, tidak batal puasanya apabila kembali siuman lahzatan, satu lahzah dalam hari itu. Ya, kalaulah, ya, dia berpuasa, ya, berpuasa, kemudian hari pertama awal Ramadan dia berpuasa, kemudian bersemangat pula, ya, sebab jarang-jarang dapat bangun, makan pagi ni, ya. Maka bila dah bangun makan pagi, ya, solat subuh, maka, ya, nak buatlah senaman bakar kalori lebih ke apakah, dia pergi jogging, contohnya, ya, semangat lebih sangat awal bulan Ramadan pula dia pergi jogging sampai, ya, 7-8 km, masya-Allah, balik-balik penat, pengsan, ya, jatuh pengsan contohnya, ya. Maka bila jatuh pengsan, ya, pukul 3 petang baru sedar contohnya, maka pada ketika itu sebab dia sedar, ya, masih dalam waktu berpuasa, ya, walaupun sedar tu selahzah aja sebelum masuk maghrib, ya, seketika aja sebelum masuk maghrib, maka ulama mengatakan, ya, sah puasanya. Kalau dia pitam seharian sebelum sahur dah pitam dah, ya, contohnya seperti mereka yang, ya, mereka yang dibius, ya, orang yang dibius sebab nak menjalani, ya, pembedahan contohnya, dia dah niat puasa dah apa semua, ya, bahkan dia daripada malam lagi pun tak boleh makan dah, ya, sebab dah, ya, nak operation, ya, maka dia niat puasa, ya, dia dibius, ya, maka bila dia dibius untuk buat, ya, operation tadi, ya, sehinggalah, ya, sedarnya tu maghrib tu, baru sedar, maka pada ketika itu puasanya tidak, ya, puasanya juga tidak sah, ya, disebabkan, ya, tidak langsung tidak sedar, ya, walaupun satu ketika, ya, dalam waktu berpuasa, ya. Kalau sedar seketika saja, maka tidak batal puasa. Suci daripada haid dan nifas sepanjang harinya, ya, suci daripada haid dan nifas sepanjang hari, maka batal puasa apabila datang haid atau nifas walaupun satu lahzah daripada harinya, ya, walaupun datang selahzah daripada hari, ya, tengah-tengah puasa, ya, dia haid ni dia nak datang, dia ada tanda-tanda dia dulu, dia ada bagi signal dulu, ya, haid ni pada kebiasaannya. Ada orang, ya, dia ada datang ahwal haidnya tu, ya, ada yang lenguh kaki, ada yang masya-Allah semula dah rasa pening meloya, ada yang sakit perut senggugut, ya, bila nak datang haid, maka tanda-tanda tu dah ada, ya. Solat asar tu duk rasa dah, ini macam dah nak datang ni, ya, duk risau dah macam nak datang, ya Allah bagilah sempat, ya Allah bagilah sempat, ya. Akhirnya buka puasa, lepas buka puasa tiba-tiba baru datang haid, maka pada ketika itu, ya, puasanya masih sah. Sebab apa? Sebab, ya, haid diambil kira dengan darah. Selama mana belum ada darah, maka dianggap belum haid,
Ya, walaupun tanda-tanda haid dah ada. Ya, contohnya seperti lenguh, seperti sakit kepala. Ada yang bila datang haid bengkak hidung, la ilaha illallah. Ya, suami terkejut. Kalau tapi mudahlah suami tu tahu. Kata isteri dia haid. Sebab apa? Tengok bengkak hidung lain macamnya, tahu dah tu. Itu tanda lampu merah dah tu. Ya, contohnya. Ya. Maka kalau datang ahwal saja tapi darah belum ada, masih belum haid. Masih belum haid. Ya. Maka begitulah juga seseorang yang Masya Allah kadang-kadang haid dulu, ahwal kemudian. Ya. Pukul 5 petang dah ada darah. Ya. Tapi tak rasa lenguh apa lagi, tak rasa senggugut apa lagi. Maka itu sudah dikira kedatangan haid. Maka pada ketika itu puasanya sudah tidak sah kerana ya, telah mengalami haid dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi, ya, syarat sah puasa mestilah suci daripada haid dan juga daripada nifas. Maka bab haid dan nifas ni perlu dipelajari. Kewajipan kepada para isteri untuk belajar, anak-anak gadis untuk belajar, dan kewajipan kepada suami untuk mengajar. Kalau dia tak mampu mengajar anak isterinya hal berkenaan dengan haid dan nifas, maka suami itu wajib menghantar anak isterinya belajar kepada orang lain. Ya, kerana hukum hakam berkenaan dengan haid sangat-sangat banyak. Imam As-Sayuti mengatakan ada lebih 70 hukum ya, yang melibatkan halal haram dan sebagainya yang berhubung kait dengan hukum haid. Ya, maka dengan sebab itu wajib dipelajari. Ini perkara daruri, perkara wajib ya, yang kena belajar ya, khususnya muslimat. Begitu juga ya, muslimin pun kena ambil tahu juga hukum hakam berkenaan dengan haid ini. Yang berikutnya niat. Ya, syarat sah puasa tu mestilah niat. Ya, sama seperti solat. Solat kalau baca sedap macam mana pun tapi kalau tak niat maka tidak sah. Ya, kalau tak niat tak sah. Kita singgah di suatu tempat, masya-Allah, ya, tengok seseorang ya solat, ya, kita pun ikut sekali, bacaannya sedap sungguh, ya, macam Masyari Rashid Al-Afashi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, sedap sungguh. Kita pun rasa macam kita ya solat di belakang Masyari Rashid Al-Afashi. Selepas solat kita pun langsung jumpa dia, ucap tahniah lah, hantar jadi imam. Sedap sungguh. Ya, ana rasa macam solat ya di belakang Masyari Rashid Al-Afashi. Tiba-tiba dia kata tu belum niat lagi. Kalau niat lagi sedap. La ilaha illallah. Ya. Maka pada ketika itu solat dia sah tak? Solat dia tak sah sebab tak disertai dengan niat. Solat kita macam mana? Solat kita pula ulama mengatakan sah disebabkan apa? Niat adalah benda sukar untuk kita ketahui. Ya, niat ni benda yang sukar untuk kita ketahui. Maka pada ketika itu seorang yang mengikut kepada orang yang solat dalam keadaan tak berniat, solatnya sah. Ya, solatnya sah. Sebab ya, ia adalah hal keadaan yang dimaafkan kerana kita tidak mengetahui. Ya, hal niat ya adalah urusan hati. Cuma sekiranya kita orang yang masbuk, yang menumpang dengan Fatihah imam tadi, maka kita wajib tambah satu rukun. Ya, tambah satu rakaat. Kalau dah berselang waktu panjang macam tadi, ya, dah berselang panjang waktu kita pergi ucap tahniah pada dia, duk bersembang, seakan dah tiba-tiba dia kata tu tak niat lagi, maka kita wajib ulang solat semula. Ya, kerana solat itu dah tak sah, kerana ya bukan tak sah ikut pada dia, tak sah kerana kita tak cukup rakaat. Ya, disebabkan kita menumpang dengan Fatihah dia. Rupa-rupanya dia orang yang tak boleh ditumpang sebab dia sendiri pun solat tidak sah. Baik, kembali kepada puasa. Maka puasa wajib niat. Ya, syarat sah puasa ni mestilah ya berniat. Jadi kalaulah seseorang itu masya-Allah ya dia tak makan minum, ya tak makan tak minum seharian tapi tak niat puasa, maka pada ketika itu ya tidak dapat ganjaran pahala puasa. Ya, maka tak sah puasanya. Baik, ada beberapa syarat niat. Ya, ada beberapa syarat niat yang patut kita ketahui.
ya, tetapi saya melihat kepada masa yang kita ada ni dah ya sangat-sangat terhad, ya, saya rasa kita akan sambung esok malam berkenaan dengan syarat niat puasa. Ya, syarat niat puasa ni ada 4 perkara besar yang perlu kita tahu berkenaan dengan sah ataupun tidak sah puasa Ramadan kita. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil faedah daripada beberapa perbahasan yang berlaku yang telah kita lalui pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita untuk kita bicara lagi hal yang berkenaan dengan ibadat Ramadan ini di masa yang akan datang. Bacaan kitab kita ni akan bersambung pada hari Sabtu, hari Sabtu malam Ahad. Esok malam hari Jumaat, malam Sabtu ada perbicaraan khusus juga berkenaan dengan ibadah puasa, permintaan daripada Masjid Al-Falah Jenjarum Banting. Jadi pada malam besok kita tak baca kitab ni, kita akan sambung kitab ni pada hari Sabtu malam Ahad, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat ambil faedah yang banyak daripada perkara ini, dan saya harap sangat masing-masing share supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada kuliah ini. Dulu-dulu masya-Allah kita kuliah di masjid dengan kehadiran yang masya-Allah dalam 40 orang, 50 orang, 60 orang tetapi dengan kita buat kuliah online ni mungkin kehadiran tu lebih banyak cuma dari segi disiplin mengaji lah ada orang mengaji sambil duduk bersila, ada yang sambil duduk baring, ada yang sambil duduk tengok TV, tak mengaji manalah TV pun dia duduk tengok, live kuliah pun duduk tengok, tak dapat manalah maka jagalah adab-adab kita dalam menuntut ilmu, walaupun masing-masing berada di rumah masing-masing, fokuskan kepada apa yang kita nak belajar, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kefahaman-kefahamannya, insya-Allah. Kita akan sambung nanti tolong ingatkan saya, tolong teks saya tajuk dia ialah berkenaan dengan syarat-syarat niat puasa Ramadan. Apa syarat-syaratnya supaya kita dapat ambil faedahnya dalam pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, Allahumma a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa qira'atil Qur'an wa ghadhil basari wa hifdhil lisan ya Rahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wa su'ad da' ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.